Hi guys, welcome back to Bull Gadget. Ini adalah Vivo V20 dan ini V20 Pro. Sebelum ni kita dah unboxing V20 SE dan sekarang kita ada V20 dan juga yang versi Pro. Jadi kita nak tengok apa yang ditawarkan dekat dalam kotak ni dan apa perbezaan untuk kedua-dua smartphone ni. Baiklah, tanpa melengah masa lagi, jom kita tengok info-info dekat kotak dia dulu. So, kotak kedua-dua smartphone ni sama je. Dan kalau tengok kat sini, kedua-dua smartphone ni memiliki varian yang sama, 8GB RAM dan juga 128GB storage. Agak pelik, selalunya kalau yang versi Pro ni dia punya RAM ataupun storage lebih tinggi. Tapi kat kedua-dua smartphone ni tak, dia sama je. Okey. Tengok dia punya bahagian belakang. Kalau tengok dekat selling point dia ni, dia punya spesifikasi hampir sama. Yang bezakan dia cuma chipset. V20 gunakan Snapdragon 720G, V20 Pro 765G. Okey, kalau sama kita tengok satu je. So dia ada 44 megapiksel eye autofocus, 44 megapiksel kamera selfie geng. Gila babeng. Sebelum ni 32 megapiksel pun dah cukup cantik bagi aku. Sekarang dia ada 44 megapiksel. Macam mana hasil dia tu? Lepas tu dia ada ultra sleek matte glass. Ini mungkin dia punya back cover tu. Dan dia ada 64 megapiksel night camera. Okay, nice. Dan ni lah dia punya chipset Snapdragon 765G. Dekat V20 ni 720G. Lepas tu warna yang aku dapat dekat V20 Pro ni ialah Midnight Jazz. Dan dekat V20 ialah Sunset Melody. Okey, baiklah aku akan unbox satu handphone je. Dan kita akan tengok perbezaan di antara kedua-dua smartphone ni. Okey, let's go. Okey, kita buka kotak dia. Lepas tu dalam dia ada dia punya casing, free case. Ini dia punya kamera macam dekat Vivo X50 lah, petak macam ni. Okey, lepas tu dia punya documentation. Dan ini dia punya smartphone tu. Okey, tak tepi dulu. Apa lagi dia bagi dalam ni? Oh, okey. Macam biasa, Vivo akan bagi earphone. Okey, nice. Dan kita akan dapat kabel Type-C. Dan juga dia punya block charging. Jadi dia punya charger ni ialah 33W. Okey, jom kita tengok macam mana rupa Sunset Melody tu. Daripada nama macam cantik je sebab sunset kan. Okey, are you ready guys? 3, 2, 1, stop. Lama. Gila lah colour dia. Cantik gila weh. Ada berapa colour ni? 1, 2, 3, 4. Dekat mata aku ada 4 colour. Memang nice gila lah. Lawa siut. Tengok ni lah. Oh, kalau macam ni, kalau dia terkena cahaya yang banyak, yang full cahaya, dia jadi warna biru je. Okay, kita pusing sikit. Nampak? Lawa gila siut. Macam rainbow. Lama speechless siut tengok dia punya design ni. Lawa siut. Okay, ini cantik. Baiklah, kita tengok dia punya V20 Pro macam mana. So dekat dia punya dalam kotak ni sama je. Dan aku rasa dia punya charger pun sama. Okay, jadi kita tengok charger dia dulu, berapa watt dia kasih. Okay. Oh, sorry, kabel kat dalam ni. Aku ingat tak ada kabel tadi. Okay, so dia punya charger ni ialah 33W. Jadi versi yang Pro pun sama, 33W. Okay, 33W pun dah cukup laju dah. So kita nak tengok design dekat V20 Pro ni macam mana. Okay, let's go. Lawa siut V20 tu. Melody Sunset. Okay, 3, 2, 1, sound. Oh, dia matte je. Dia satu color je. Matte apa tadi lah? Matte jacuzzi. Lupa lah. Midnight Jazz. Mana ada matte? Okay, tapi color dia memang color matte lah. Dia soft je. Lawa eh. Okay, nampak ni. Cantik kan? Jadi ini V20 biasa dan ini V20 Pro.
Dan aku harap dekat V20 Pro ni ada color macam ni. Memang cun gila. Meriah weh. Design dia lawa gila. Baiklah, jom kita tengok lebih mendalam lagi dekat kedua-dua smartphone ni. So, kita mulakan dengan display dia dulu. Jadi, kedua-dua smartphone ni menggunakan jenis skrin yang sama, skrin AMOLED. Resolusi pun sama, 1080p. Cuma skrin dekat V20 Pro dah menyokong HDR10. Dan ada benda yang mengganggu dekat dia punya skrin ni, yang mana dia punya notch. Vivo, kenapa buat notch macam ni? Ini kan dah penghujung 2020. Aku yakin mesti ada sebab dia tersendiri. Mungkin kamera sebesar 44 megapiksel tu tak sesuai nak jadikan dia sebagai punch hole display. Dan aku rasa Vivo perasan je benda ni. Sebab even dekat V17 pun dia dah menggunakan punch hole display. Untuk spesifikasi kamera dekat handphone ni tak ada beza. Kedua-duanya memiliki kamera yang sama. Jadi 64 megapiksel untuk kamera utama, 8 megapiksel untuk kamera ultra wide dan 2 megapiksel untuk kamera depth. Untuk kamera selfie dia 44 megapiksel. Dan dekat V20 Pro ni dia ada satu extra kamera selfie iaitu 8 megapiksel untuk ultra wide. Jadi, kalau tengok dekat kamera dia, kedua-dua smartphone ni mempunyai kamera yang sama, memang tak ada beza. Beza dekat kamera selfie lah. Yang dekat V20 Pro ni dia ada kamera selfie ultra wide. Untuk spesifikasi enjin dia pula, kat sini ada perbezaan sikit. Dekat V20, dia menggunakan chipset Snapdragon 720G, RAM 8GB, internal storage 128GB. Manakala V20 Pro menggunakan Snapdragon 765G yang menyokong rangkaian 5G, RAM 8GB, internal storage 128GB. Untuk sistem operasi dia, kedua-dua smartphone ni menggunakan Vantage OS 11. Tapi yang peliknya, dekat V20 ni dia dah menggunakan Android 11. Dekat V20 Pro masih menggunakan Android 10. Tapi lambat laun dia akan update jugalah. Kalau tengok dia punya spesifikasi enjin dia tak jauh beza. Cuma beza dekat chipset je lah. Yang ni 765G, yang ini 720G. Untuk term of performance, sebenarnya tak jauh beza pun untuk kedua-dua smartphone ni. Cuma yang ini ada rangkaian 5G je lah. RAM pun sama 8GB dan internal storage pun sama 128GB. Untuk bateri dia, kedua-duanya memiliki kapasiti yang sama 4000 mAh dan dibekalkan dengan pengecas pantas 33W. Baiklah, kalau tengok dia punya design ni, dia sebenarnya design dia simple je. Back cover dia ni sebenarnya simple je, tapi dia bermain dengan dia punya color. Memang lawa gila lah. Sepanjang aku buat video ni, memang mengganggu lah pandangan aku ni. Cantik gila. Okey, kalau tengok sisi kanan handphone ni, dia ada power button dan juga volume button. Sisi kiri V20 ada SIM tray, dekat V20 Pro kosong je. Dan bahagian bawah V20 dia ada lubang earphone, mikrofon, port charging berjenis Type-C dan juga speaker. Manakala V20 Pro dia ada SIM tray, mikrofon, port charging berjenis Type-C dan juga speaker. Dekat V20 Pro ni dia tiada lubang earphone, dia tiada jack audio. Baiklah, kalau tengok secara keseluruhan handphone ni, dia sama je, memang tak jauh beza pun. Skrin sama-sama AMOLED, kamera pun memiliki spesifikasi yang sama, saiz bateri yang sama 4000 mAh dan charger yang sama. RAM pun sama 8GB, internal storage pun sama juga 128GB. Yang bezakan dia adalah dia punya chipset. Yang V20 Pro ni menggunakan 765G, yang ini 720G. Baiklah, untuk harga jualan dia pula. Untuk V20 dijual dengan tanda harga RM1,499. Untuk V20 Pro dijual dengan tanda harga RM1,899. Baiklah, perbezaan harga kedua-dua smartphone ni sebanyak RM400. Agak banyak perbezaan dia, sampai RM400. Kalau tengokkan balik dia punya spesifikasi hampir sama je. Yang bezakan dia, V20 Pro ni dia ada kamera selfie ultra wide dan juga chipset dia lebih tinggi berbanding dengan V20 yang biasa. Dan kalau tengok dekat website Versus, diorang ada compare chipset 765G dengan 720G ni.
Beza dia dalam 12 point macam tu je. Dan sebelum ni aku dah gunakan phone yang menggunakan chipset yang ada dekat kedua-dua smartphone ni. Aku rasa dia punya performance tak jauh beza pun. Dan sekarang kita baru tahu yang teknologi 5G tu sebenarnya mahal. Sampai boleh jadi 400 perbezaan dia. So guys, nampaknya di sini saja kita punya video unboxing V20 dan V20 Pro. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.